Dia bagi ada 7 sebab oleh Ja'far bin Abdul Qan yang dia mentafsirkan berbagai-bagai hadis, berbagai-bagai ayat Quran yang tentang doa ini. Dia bagi 7 sebab mengapa doa kita tak dimakbulkan. Dia sebut ini seolah-olahnya Allah berkata kepada manusia seolah-olahnya begitu. Ini cakap ulama. Wakil dari ba'dil ulama, ba'dil hukama, orang yang bijak pandai. Kita berdoa tapi kita rasa tidak dimakbulkan, sedangkan Tuhan suruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Apa sebab? Karena kita mempunyai 7 perangai yang tak elok. Apa dia? Yang pertamanya, kamu membuat Allah murka kepada kamu. Kamu membuat sesuatu perkara yang Tuhan tak redha. Kamu membuat perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah kepada kamu. Kamu tak bertaubat, kamu tak insaf. Banyak macam itu. Kamu tak bertaubat dan kamu tak insaf di atas apa keterlanjuran kamu. Banyak macam itu. Itu nombor 1. Yang kedua, kamu mengakui kami ni hamba Allah semuanya, tapi tingkah laku kamu, perangai kamu bukan sebagai seorang hamba. Bahkan kamu bertindak, kamu tuan mengatasi orang lain. Dia ke seorang hamba kena patuh sepenuhnya apa yang Tuhan suruh, melakukan apa yang Tuhan suruh sepenuhnya, tinggalkan apa yang Tuhan tegah sepenuhnya. Kita berada di mana sekarang ni? Hal ini tentu jawab sendirilah. Tiba-tiba kita tak doa kita dimakbulkan. Yang ketiga, kamu membaca Al-Quran siang malam berkali-kali habis, tapi sejauh mana kamu mengkaji Al-Quran itu, ajarannya? Sejauh mana kamu telah fikirkan segala berbagai-bagai fenomena yang ada dalam Al-Quran tentang kehebatan alam ini sebagai tanda ulil albab. Tanda Tuhan sebut ayatin li ulil albab, keindahan dan berbagai-bagai kecanggihan alam ini petanda kepada mereka yang bijak bestari. Sejauh mana kamu fikirkan itu? Dan sejauh mana kamu membawa Al-Quran itu kepada kamu membesarkan Allah setelah kamu mengkaji fenomena yang disebutkan dalam Al-Quran? Yang keempatnya, mengapa doa kamu tak dimakbulkan? Kamu mengakui kamu umat Nabi Muhammad, tapi kamu menyalahi sunnahnya amat-amat banyak. Kamu buat benda yang haram, kamu tak bertaubat, kamu buat selalu benda yang dilarang oleh baginda. Tidak memadailah setakat selawat Nabi, Maulidur Rasul saja tak cukup. Kehidupan harian kita mesti bercontohkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kamu mengatakan dunia ini di sisi Allah tidak ada nilai apa-apa, seperti diibaratkan seperti sebelah saja sayap lalat itu nilainya. Kamu kata begitu. Tetapi kehidupan kamu keduniaan semuanya. Betul. Kita sebutlah dunia dikilik, akhirat dijunjung. Mana akhirat lebih? Tapi yang berlaku, dunia apa dijunjung, dikilik semua sekali. Akhirat no comment. Yang keenamnya, kamu mengatakan kenikmatan dunia segalanya akan hilang, semua akan kamu tinggalkan. Rumah besar, pangkat besar, semua hilang. Sebab kamu nak bawa kain putih dengan sekeping papan dan sebagainya. Tapi kamu bekerja untuk dunia seolah-olah kamu lupa tentang kamu nak tinggalkan ini. Itu berlaku. Dan yang ketujuhnya, kamu mengatakan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tidak ada nilai dunia dibanding akhirat. Tapi kamu mengutamakan dunia dalam kehidupan kamu mengatasi akhirat. Memang itu yang berlaku, 100% betul. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita berdoa kepada Tuhan dalam keadaan kita melakukan berlawanan daripada 7 elemen ini, kita nak doa kita dimakbulkan. Inilah masalahnya. Kalau kita tengok di zaman-zaman Nabi menghadapi berbagai-bagai peperangan, dia menang kesemuanya, 1-2 dia tewas. Itu pun tidak dalam kesalahan orang Islam. Macam peperangan yang dia kalah tu, peperangan apa, Badar ke Uhud? Badar Uhud ya. Uhud, saya pun suka keliru lah benda ni. Uhud. Orang Islam ramai dalam peperangan itu. Mereka dah nampak dah orang kafir ni kalah, tapi mereka tak ikut cakap Nabi. Nabi kata jangan turun ambil. Mereka nak ambil harta rampasan, mereka berada di atas bukit. Itu strategi saja orang musyrikin tu undur sekejap. Tapi para tentera Islam ni tak endahkan nasihat Nabi. Dia orang tu berluru-luru tu pergi ke bawah nak ambil harta rampasan tadi kerana dunia. Waktu tu ambush dibuat oleh musuh kalah. Sebab waktu tu nawai itunya nak ambil harta rampasan. Itu contohnya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, sebagai penutup saya minta maaf segala salah silap daripada saya ini.
Selagi kita pisahkan berdoa dan berusaha ni sebagai satu package, kita tumpukan kepada doa sahaja, kita tak ambil lagi satu, maka hasil kita tak setera mana, maka kita menyalahkan Allah. Saya tak nafikan kebaikan doa segi peribadi. Kita berdoa, kita tenang jiwa, saya mengakui begitu. Dan itu juga sebagai pelepasan tempat kita mengeluh yang terakhir kepada Allah. Kita berdoa sebenarnya. Saya tak nafikan perkara itu betul. Tapi ini doa-doa yang besar untuk perpaduan umat, untuk kekuatan umat, untuk kesihatan badan. Kesemua ini mesti selari dengan tingkah laku kita. Apa sebab tingkah laku ini penting? Tingkah laku ni sebagai hukum law of nature yang Tuhan telah buat. Sebab musabab. Nak sihat, kena makan makanan sihat. Kalau ambil makanan beracun sepanjang masa, nak sihat terbalik. Ya tak? Jadi Tuhan telah buat sistem alam ini, kamu saja yang memilihnya untuk ambil yang mana. Tiba-tiba kita salah pilih, kita ambil yang tak betul dengan perintah Tuhan, dengan hukum alam yang Tuhan bagi. Sebab hukum alam juga sebahagian daripada ciptaan Allah, bukan sebahagian, memang itu kebanyakannya. Jadi kita buat berlawanan daripada hukum alam. Kita buat begini, jadi begini. Susahlah. Macam saya kata dulu, letak air yang boleh menghilangkan dahaga, letak segelas minyak yang putih, skala sama, boleh mematikan. Tiba kita sengaja mengambil air ni kerana kata Tuhan bagi. Kalau Tuhan nak bagi sihat, sihatlah. Minum air minyak ni. Boleh sampai ke? Oh, saya berdoa untuk sihat, minumlah air ni, air minyak ni. Tu ni alih-alih sihir, bolehlah. Penjual-penjual ubat tepi jalan, bolehlah dia buat gitu. Tapi kita kalau nak buat macam tu juga, takkan kita termasuk orang magic-magic macam ini. Jadi pada kita buat berlawanan daripada hukum alam ini, sebab hukum alam dalam dinamakan sebab musabab ini, sebahagian daripada sunnah alam, law of nature itu sunnah alam. Kita buat berlawanan daripada itu, tiba-tiba kita berdoa untuk kebaikan, tiba-tiba yang kita buat semua kemusnahan. Tuhan suruh zahrul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Berbagai-bagai keburukan berlaku di dunia dan di laut, di darat, kerana perbuatan tengah tangan manusia sendiri. Tiba-tiba kita nak kebaikan. Inilah masalahnya. Saya selalu sebut apa yang jadi kepada negeri kita sekarang ni, hal inilah. Kerana kita mengamalkan dengan apa yang si Tanggang selalu sebut. Mengapa kita jadi begini? Kerana dagang lalu ditanakkan, kera di hutan disusui, anak di riba diletakkan, ayam mati kelaparan di kepuk padi, itik mati kehausan di air. Pernah dengar tak? Ini seloka si Tanggang sebelum merdeka lagi. Tahu makna ya? Tahu makna. Kalau kita macam itu kita buat, tiba-tiba kita nak, kita kuat, kita setakat bertempik saja, kita peribumi, kita ketuanan Melayu, tetapi perbuatan kita semua menjual Melayu. Tiba-tiba kita berdoa tak makbul, salah Tuhan. Inilah saya nak tafsirkan, ini bukan segi politiknya, tapi segi keagamaan, sikap itu tak betul dan salah.